Baik, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Sekarang kita bersama dengan Hazika untuk dua template. Yang pertama Euro USD. Okey. So kita akan start dengan time frame monthly. Okey. Dia ada masalah sikit untuk buat plotting, betul Betul. Dekat time frame mana yang ada masalah tu? Macam ni kan, yang cikgu buka ni tadi, yang ni contohnya, saya tengok uh, SBR RBS tu, jadi bila dah uh, dah batal, jadi saya straight je ke bawah tu. Okey, betul? Betul? Uh-uh. Oh, jadi lepas tu masalah saya sekarang ni, macam mana nak kita tahu, kita anggarkan kebarangkalian market tu nak ke atas ataupun ke bawah. Okey, baik. So kita start dengan monthly. Okey. Baik, sekarang ni kalau kata kita perhatikan pada time frame monthly, okey macam ni. So ini kita kira previous structure, yang ni current structure. Daripada low dia jadi high, kemudiannya kita expect untuk dia buat point higher low. Setuju setakat ni? Betul. Okey. So sekarang ni sini monthly, nama point dia low. Okey, kat sini. Okey. Sini pula kita bagi Hai. high. Sini high. Okay. Kemudiannya dekat bawah ni pula kita nak cari dekat mana yang ada kemungkinan untuk dia berlaku higher low. Hello. So visualization ni tadi saya akan buka sekali dengan weekly. Okay. Okay, baik. Okay, maknanya sekarang ni ada kemungkinan besar bila mana dia dah terjun, seterusnya dia akan menyambung kenaikan ke atas. Okay. Tapi dalam masa yang sama, sini dah berlaku retracement ke belum? Belum, sini belum. Okay, tapi sini dah clear. Sini dah batal, sini dah batal. Apa dia? Boleh stop tak? Sekejap. Sekejap Okay, boleh. Okay, baik. So sekarang ni, okay, kita target dia berlaku higher low. Seterusnya kita assume selepas dia berlaku higher low, dia akan naik ke atas. Dan kita akan zoom in pada time frame weekly, di mana kita andaikan bahawa akan berlaku higher low tu di sini. Seterusnya dia akan ke atas lah based on monthly punya ni plotting. Baik. Jadi sekarang ni sebelum kita fokus on higher low tu nak jadi dekat mana, pada saya, okay, sebab tak nak terus tarik dari atas turun ke bawah begitu sahaja tanpa ada sebarang checking. Faham tak? Maksudnya kena tengok SBR RBS tu ke? Kena tengok satu supaya kita tak miss out. Oh, maksudnya satu-satu maksud cikgu tu ikut time frame ke Tak, ataupun ikut weekly. Okay, ikut weekly. Tapi okay. imagination tu kena tinggi. Okay, baik. Okay. So sini high, sini low, sini low high. Atas ni. Okay. Kemudiannya bila mana dia turun, dia tak buat lower low lah. Sebaliknya dia lagi tinggi sebenarnya kat sini. Close band ni. Nampak? Nampak. Okay, baik. Seterusnya dia turun dekat sini. Bila mana dia turun dekat sini, high, low, lower high, lower low. Boleh? Okay, boleh. Bila mana dia buat lower high, dia dah membatalkan kedudukan SBR di sini. Betul. Okay. Jadi high, low, lower high. Dia jadi macam tu. Oh, okay. High, low, lower high. Boleh? Okay, boleh. Okay, baik. Seterusnya lower high ni tadi, candle selepas tu dia buat closing lebih rendah daripada sini. Betul. Jadi dia valid as a as a lower low punya do teori. Dia valid. Point lower low dia valid. Okay. Okay. Masalahnya sekarang ni, bila mana hari esoknya dia membatalkan kedudukan sini, dan ini the latest low. Faham? Betul. Okay. Bila mana yang ni membatalkan kedudukan di sini, so low
high, lower high. Faham? Oh, okay, faham. Sorry, high, low, Low. lower high. Faham? Okay. Okay, faham. Okay, baik. Jadi high, low, lower high, sini lower low. Okay? Betul. Okay. So dah batal. Bila dah batal, high, low, lower high, lower low. So sekarang ni dia tengah test SBR yang ini. Faham? Okay, faham. Bila mana dia berjaya membatalkan kedudukan SBR ni, awak nampak dengan jelas sini low, sini high. Boleh nampak? Macam mana dulu? Sorry, sini high, sini low. Okay? Okay, betul. Paling tidak untuk satu do teori tu kita boleh kata asas dia kukuh, dia kena ada 3 point. Paling tidak. Maksudnya 3 point tu contoh high low, lower high. Tu. Ya, betul. High, low, lower high. Kalau kata uptrend, low, high, higher low. Okay. Paling tidak dia kena ada 3 point. Masalah dia sekarang ni baru 2 point. Faham? Okay, faham betul. Betapa fragilenya kedudukan do teori untuk downtrend, time frame, weekly sekarang. Faham? Okay, faham. Satu lagi, okay. Jadi sekarang ni bila mana bila mana awak dah tanda macam ni. Okay. Ini SBR dia. Alamak. Kenapa Azikah tanda macam ni? Sepatutnya macam ni. Nampak tak? Oh, maksudnya weekly ke bawah? Ya, awak tak boleh buat weekly sahaja. So dia tak akan nampak pada time frame yang lain. Tu dia. Do teori semua saya buat satu time frame je. Do teori tak apa. Do teori tak apa. Tapi nanti kita kena buat 2 time frame juga. Tak apa, pelan-pelan. Marking ni kena betulkan dulu. Okay. Baik. So sekarang ni kalau kata so trend ni dah habis. Kena fokus trend yang ni. So start daripada sini. Yang ni masih lagi belum berlaku retracement. Yang ni masih lagi belum berlaku retracement. Yang ni pun sama. Baik, selesai. Sekarang ni tengok plotting Visualization saya buat ke daily sekali. So dia turun daily. Baik. Oh, maknanya awak dah ada awak punya plotting untuk daily. Sekejap Baik. Sekarang ni baik. Jadi sekarang ni saya akan memberikan fokus di sini. Yang ni. Saya akan fokus yang ni Yang ni pula yang ni pula sekarang ni ni daily. Alamak. Daily. Macam tu. Ini merupakan kenapa pula ada daily punya SBR kat sini? Ke ni support? Support. Oh, tak boleh macam ni Azika. Macam ni tak boleh. Salah. Kalau mana salah? Macam ni salah ni. Jam macam ni. Sekejap. Kejap baik. Tak apalah, at least awak hantar template. Cuba, baguslah tu. Sebab saya mula macam dah dapat. Lepas tu tiba-tiba nak buat. Jadi macam mana pening. So saya delete dulu. Support tu yang kat bawah ni kan?
Okay, tengok Sebab tu macam mana pun kena cuba juga tau hantar floating buat. Kalau tak buat, so tak tahulah problem dia dekat mana. Tu masalah dia. So kalau kata orang tak nak bagi kerja sama untuk hantar floating dan sebagainya, so macam mana nak tolong? Habislah. Okay. Baik. So sekarang ni awak boleh nampak dekat sini. Okay. So dia dah tak align dengan weekly dah pun sebenarnya. Faham tak? Macam mana tak faham. Sekarang ni ini support kalau kata candle ni tutup as a bull lah. Ini support. Boleh? Okay, boleh. So sekarang ni sini dah tak ada support dah sebenarnya. The latest one ini candle biru dah. Faham tak? Based on weekly. Faham. Faham. Okay, bila mana kita turun daily pula, terang-terang tak ada apa dah sini. Support paling rendah kat sini. Okay, faham. Okay, nice. Okay, so yang ni saya delete. Okay, yang ni saya delete. Sekejap. Yang ni saya delete. Daily ni SBR dia dah batal. Okay. Baik. So sekarang ni saya macam ni. Yang ni patutnya warna merah Oh cik oi. Ni patutnya warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan SBR, itu RBS. Okay. Kalau kata merah SBR, biru RBS. Apa yang awak tanda ni RBS ni. Kalau warna biru lah. Tapi formation tu dah betul dah. Kiranya belah atas tu nanti saya tukar semua warna merah lah kan? Ya, betul. Okay, baik. Jadi sekarang ni dekat sini pula sekiranya dia nak turun lah. Okey. Jadi kita akan expect dia berlaku macam ni. Yang pertama. Yang kedua, lebih kurang macam ni. Yang kedua, pasal apa? Kena ingat marking daripada time frame yang besar, dia akan menjadi penghalang. Okey. Saya tunjuk sekarang ni dekat weekly. Okey. Baik. Sekarang ni dekat weekly, apa yang okey ni awak tak okey, tak apa. Ni saya tunjuk contoh. Okey. Ni contoh untuk monthly punya SBR. Okey. Okey, baik. So sekarang ni, ini monthly punya SBR yang kat sini ini monthly punya SBR. Euro sekarang ni dia push harga untuk berada lebih tinggi daripada SBR tu tadi. Ni SBR ni. Okay. Sebab dia nak mengekalkan momentum naik. Boleh faham? Okay, faham. Okay. Dia tak nak candle tu close lebih rendah daripada kedudukan SBR tu. Dia tak nak. Ni dia. Ni SBR ni. So macam mana pun okay, semalam 2 hari sudah price kembali balik pada SBR tu. Tapi dia push balik naik atas. Pasal apa? Dia tak nak bulan ni candle close lebih rendah daripada SBR monthly ni. Kalau dia close lebih rendah, so dia dah jadi SBR, dia akan menghalang pergerakan price tu nak mendaki naik ke atas. Boleh nampak? Oh, okay, betul. Okay, so sekarang ni dua benda. Yang pertama, time frame weekly, kita boleh nampak betapa fragile-nya kedudukan Dow teori tu tadi. Yang pertama. Yang kedua, sekarang ni kita boleh nampak bila mana bertemu dengan SBR monthly tu tadi, seboleh yang mungkin Euro dia cuba untuk macam mana? Dia cuba untuk push harga tu naik ke atas. Macam mana pun dia masih lagi cuba untuk push harga tu naik ke atas. Okay? Dan sekarang ni dia buat benda yang sama untuk SBR weekly sekarang ni. Okay? Boleh nampak dekat sini. Sini ada SBR weekly dan dia push harga tu naik ke atas. Okay? By right, kalau mengikut kepada susunan Dow teori, okay, daripada bawah naik ke atas, kemudian sini SBR dan seterusnya dia akan mendaki ke atas lah. By right sepatutnya macam tu lah. Okay? Dan kita boleh nampak dekat kawasan ni tak ada SBR yang menghalang. Kawasan ni tak ada. Maknanya dia straight away boleh naik tu senang dan berada di atas kedudukan time frame monthly punya SBR. Maksudnya sekarang ni ada kemungkinan besar apa yang akan berlaku ialah
Okey, sekejap Contoh, ni contoh kat sini. Okey, dia naik situ. Seterusnya dia turun. Mungkin di sini sebab apa ada SBR kat sini. Okey. Dia touch SBR apa nama monthly ke apa ke. Okey, dekat sini ke apa ke tak kisah. Kemudiannya daripada situ, okey, ni saya buat contoh plotting yang respect semua marking lah. Semua marking yang dijumpa semuanya ada efek. Okey. So dia naik sampai sini. Sini ada area resistant kan. Seterusnya daripada resistant ni dia turun sikit. Okey, dia turun macam tu lebih kurang. Okey. So dia akan sangkut dekat apa nama resistant ni, SBR ni. Dia akan sangkut macam tu. Dia lebih kurang lah. Dan seterusnya dia meneruskan kenaikan ke atas. So itu kemungkinan plotting yang ada untuk time frame daily. Okey, baik. Macam mana nak tentukan time frame mana yang kita nak plotting mana yang kita nak share dengan macam mana nak cakap, plotting mana yang kita nak share dengan time frame lain. Okey. Yang ni jauh sangat. Okey, boleh share yang merah ni, dua ni. Yang ni boleh share. So H4 ni tak, yang ni tak payah H4. Yang ni pun tak payah H4. Okey. Yang ni pun tak payah H4. Okey. Yang ni okey. Baik, selesai. Okey. Jadi yang ni dengan yang bawah ni ada visualize dekat H4. Okey. Baik. Jadi sekarang ni ini dia pula untuk time frame apa ke nama H4. Okey, ini untuk H4. So boleh nampak dekat sini terhalangnya kedudukan tu sebab ada SBR weekly. Yang pertama, buyer push harga tu naik ke atas. Okey. Dan dalam masa yang sama sini ada RBS H4 1 2. Boleh nampak? Boleh. Okey, baik. So daily tak ada marking. Yalah. Nanti kena betulkan balik ni. So ni H4. Ni daily kat sini. Okey. Okey, sini dia. Okey, sini H4. Baik. Okey, H4 done. Alamak. Okey. Dan sini H4. Saya ambil takat tu sudahlah. Tapi bolehlah satu lagi. Saya pun malas marking. Ni H4 ada sekali kan kat situ RBS H4. So just tanda je H4. Okey, selesai. Ni align pula tu H4 dengan daily. Okey. Baik. So perhatikan apa yang akan berlaku di sini. Kena buat semakan lah apa yang akan berlaku di situ. Kalau rajin buat plotting untuk H4 pula, cantik lah. Lagi bagus lah. Janganlah jadi malas macam saya. Okey. Okey, tu dia. Itu untuk H4. Boleh? Faham? Okey, boleh. Kau faham. Ada soalan? Takat ni tak ada. Saya kena betulkan dulu apa yang saya buat tu. Macam mana dengan NZD USD? NZD USD sambungan daripada sebelum ni yang saya hantar 20 hari bulan tu. Okey. Ya Zika USD. Lepas tu cikgu saya nak tanya, kalau macam RBS, SBR kan kalau dia nak naik ataupun turun dia akan terhalang disebabkan RBS dan SBR. Kalau resistance support pun sama kan? Tak sama. Kalau resistance support tu konsep dia macam mana cikgu? Resistance merupakan satu tempat di mana buyer membuat keputusan untuk keluar daripada market. Itu resistance. Manakala untuk support pula di mana seller membuat keputusan untuk keluar daripada pasaran. Membuat keputusan untuk keluar daripada pasaran. Sekiranya pada ketika itu
sama ada buyer ataupun seller lah. So sekarang ni specifically saya sebut pasal buyer. Contoh, baik. Ini keadaannya. Okey. Baik, sekarang ni ini keadaannya. Ini resistant ataupun sini resistant. Okey. Bila mana buyer masuk sini, kawasan ni, nampak dekat sini ada resistant. Okey. Okey. Bila mana buyer sampai pada kawasan ni, jangan ikutlah, marking ni salah. Okey. So ini resistant. Hari yang pertama bila mana buyer sampai sini, okey, dia keluar daripada pasaran. Hari yang kedua, bila mana buyer sampai sini, masih lagi buyer keluar daripada market. Hari yang ketiga dan hari yang keempat, masih lagi sama. Hari yang kelima, buyer membuat keputusan untuk kekal berada dalam pasaran dan push harga naik ke atas. Ni, boleh nampak? Okey, boleh. Itu dia support dan resistant. Okey, tu resistant lah tadi tu. Okey, baik. So nak tengok NZD tak? Boleh. Okey, NZD. Okey, baik. So sekarang NZD. NZD pun sama juga ke? Marking tu time frame dia tak ni? Sama. Tapi kalau yang NZD ni cikgu dah check sebelum ni. Oh iya ke? Cuma yang tadi tu kiranya saya baru buat. Yang ni Ada balik kaki labah-labah ni? Oh, saya ingat analisis ni pasal ada kaki labah-labah ni. 20 hari bulan. Okey, last comment tu boleh tolong recall tak apa yang saya komen? Apa yang saya sebut pasal awak punya analisis ni? Plot saya yang kat SBR tu, lepas tu saya betulkan. Lepas tu saya nak tanya cikgu, kalau contoh dekat time frame contoh weekly, dia ada SBR tapi time frame bawah lagi dah batal dah. Contoh daily dia dah batal kan, maksudnya candle tu panjang sebatang. Jadi adakah SBR weekly tu dah batal ataupun belum? Yang membatalkan kedudukan SBR pada time frame weekly adalah candle daripada time frame weekly. Oh, okey, faham. Tapi macam mana pun kita boleh refer pada structure time frame kecil untuk early confirmation bahawa benda tu dah batal. Faham? Tak okey, faham. sekarang ni ada SBR. Okey, time frame monthly ada time frame weekly ada SBR. Bila mana kita tengok pada H1, low, high, higher low, higher high, higher low, cantik plotting susunan tu cantik. Faham tak? Oh, okey. Itu pre-confirmation. Okey, boleh? Okey, boleh. Right. So sekarang ni apa masalah dia dekat apa nama, mana yang SBR weekly kata yang dah batal tu mana? Saya dah padam dah. Sebab saya betulkan plot tu. Kalau kata boleh plotting ni buat double pixel. Lepas ni plotting ni buat double pixel. Senang nak tengok. Kaki labah-labah sungguh. Pasal apa dia kurus dia keding. Lepas tu cikgu cuba buka time frame daily. Okey. Yang tu yang akhir tu. Macam mana, betul tak yang tu? Apa yang betul, apa yang salah? Marking tu yang kaki labah-labah tu. Maksudnya saya anggarkan dia akan ke atas, lepas tu turun ke bawah. Awak kena faham satu benda. Apa yang awak andaikan tak ada istilah betul atau salah, sebab siapa pun tak tahu market nak pergi mana. Yang pertama. Yang kedua, kita hanya boleh tentukan sama ada salah ataupun betul bila market tadi. Contoh, dekat sini, bila mana dia pergi dekat sini, then straight away dia boleh turun sampai mana? Sampai sini. Pasal apa? Sini ada RBS monthly. Nampak?
Okey, nampak. RBS monthly ni dia takut-takut dia akan memberikan kesan dekat sini bila price sampai sini. Sebab apa? Psikologi seller kata, psikologi buyer kata, okey, ini masa untuk aku masuk dalam market dan aku push harga untuk turun sebab ini RBS monthly ni. Faham? Faham tak? Okey, faham. Jadi ada kemungkinan bahawa dia tidak akan berlaku straight away terjunan yang macam yang awak nak ni tadi. Boleh? Oh, okey. Kiranya marking tu dia akan terhenti, lepas tu naik sikit, lepas tu sambung penurunan. Kemungkinan tu ada. Jangan kata tak ada. Okey? Oh, okey. Jadi sekarang ni ibarat dia macam ni lah contoh. Okay. Satu. Dua. Tiga. Okey, saya ambil takat tu dulu. Baik, macam mana plotting dia pula? Kalau kata kita nak dia turun. Okay. So sekarang ni katakanlah, okay, kita nak dia turun lah ni. Baik. So sekarang ni dia turun setakat ni, contoh. Kemudiannya daripada sini dia naik ke atas sikit. Pasal apa? Sini ada SBR. Okay. Jadi dekat sini warna biru. Seterusnya daripada situ dia sambung terjunan tu tadi kepada RBS yang seterusnya. Mungkin di sini. Sebab apa? Situ ada monthly punya RBS. Okay. Mungkin dia naik sikit kat sini ke apa ke. Okay. Kemudiannya dia teruskan terjunan. Macam tu. Andaian. Bila mana dekat daily kita nampak straight away okey dia boleh turun. Tapi bila mana kita buka time frame yang lebih rendah, nak jadi ni bukannya senang. Faham tak? Oh, okey, faham. Completing satu wave pada satu time frame dia akan mengakibatkan pergerakan yang besar pada time frame yang kecil dan ada kemungkinan dia akan melibatkan perubahan struktur. Faham? Okey, faham. Okey, baik. So ada soalan untuk NZD USD? Setakat ni tu je kod dulu. Kalau kata boleh awak fokus dua pair ni, cumanya plotting ni kalau boleh tolong double pixel. Lepas tu kalau dah dia turun buatlah warna merah, jangan buat warna biru. Tu dah terbalik dah. Visualization, okay, weekly. So macam tu lah. Sekejap, monthly. Apa yang dia nak buat sekarang ni? Sini, low, high. Kalau kata macam contoh senang lah untuk awak trace. Okay. Untuk bagi mudah awak nak trace apa yang akan berlaku lepas ni. Okay, monthly, low. Kat sini. Seterusnya dekat sini, monthly dah buat, high. Sini monthly dah buat, higher low dekat sini. Seterusnya bahagian atas ni pula, higher high. Bila mana kita jelaskan benda yang macam ni, so dia agak mudah, yang mana kita dah tahu, point lepas ni apa dia? Higher low. Jadi kemungkinan yang berlaku higher low ialah di sini yang kita boleh nampak. Okey, bila mana kita nampak dia nak turun ke sini, ada kemungkinan lah dia turun ke situ. Ataupun mungkin ini pun dah jadi higher low, kita tak tahu. Okay? So, yang ni kena visualizekan dia sekali dengan weekly. Sebab ni yang kita nak cari sekarang ni dekat mana. Boleh faham? Oh, okey. Senang cara kita nak tengok macam tu. Okay? Baru nampak. Yes. Apa yang baru nampak?
Maksudnya bila tulis daripada monthly tu, kira kita akan nampak apa target kita untuk weekly dengan betul. H4. Tapi macam mana pun kena ingat, sini masih lagi belum berlaku retracement. So kena double pixel. Macam mana pun price sepatutnya kena turun ke sini, sepatutnya. Boleh? Okey, boleh. Baik. Sekarang ni bila mana turun pada time frame yang rendah, okey. Turun time frame yang rendah. Okey. Mana dia? Ni dia. Ni dia. Tu dia. Baik. Jadi kita dah clear bahawa kemungkinan untuk dia turun ke sini tu ada. Pasal apa? Retracement masih lagi belum berlaku. Yang ni pun sama ni. Nampak? Okey, boleh nampak? Okey, nampak dah. So kalau kata dekat sini, actually kita boleh aim untuk sell sebenarnya. Okey. Kita boleh aim untuk sell sebenarnya, tapi yang paling cantik semalam lah. Sebenarnya semalam lah. Bila mana rejection tu dah berlaku, tapi yang ni dah batal. Cumanya ini SBR daily dan ini pula merupakan retracement daripada time frame yang kecil lah. Tapi sebenarnya ni bahaya ni tak berapa kuat ni sebenarnya. Kalau kata nak solid, nak cantik, bila mana high, low. Kemudian dia nak buat lower high ni kan. Ni point yang agak selamat untuk entry sebenarnya. Kurang lah risk, kurang. Boleh faham? Oh, okey, boleh. Okey, baik. So ada soalan untuk NZD USD? Tak ada, pocket ni tak ada. Setakat ni okey, clear Okey, Alhamdulillah. Baik, kalau tak ada apa-apa, saya nak minta tolong awak sambung analisis ni macam biasa, USD CAD dan juga Euro USD dan juga NZD USD. Teruskan macam biasa. So kita boleh nampak dia punya rentak dia kan, step by step. Kalau kata berlaku macam ni, macam mana semua. Ingat, belajar macam mana pun teori, dia tak akan dapat mencakupi semua apa yang berlaku dalam market. Takkan dapat. Ada benda yang saya masih lagi tertinggal. Dengan cara ada follow up yang macam ni, ada analisis yang macam ni, dan baru kita boleh mungkin bincangkan benda-benda yang baru yang tak dan nak belajar dekat technical teori punya kelas. Okey? Boleh? Okey, boleh. Baik. So kalau tak ada apa-apa, saya tamatkan dekat sini je. Boleh? Okey, boleh je. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.